Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا Allahu akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami, Bomba Channel, info keselamatan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Salam Jabatan Bomba dan Drama Malaysia berprestasi tinggi cepat dan mesra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya seluruh umat Islam di negara ini bakal menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2021. Sehubungan itu, sempena hari yang mulia ini, saya mewakili seluruh warga Jabatan Bomba dan Drama Malaysia ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha khususnya kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Drama Malaysia dan amnya seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Diharapkan Hari Raya Korban pada tahun ini diraihkan dengan penuh kesyukuran dan penghayatan tentang erti sebuah pengorbanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi semua anggota Bomba dan penyelamat di seluruh negara, sama-samalah kita mengambil iktibar daripada sejarah Aidiladha ini untuk dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Diharapkan Hari Raya Korban pada kali ini mengingatkan kita tentang erti kesabaran dan keikhlasan dalam memastikan hasrat dan aspirasi jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat. Saya yakin pengumpulan sepenuh jiwa dan raga telah tuan-tuan dan puan-puan lakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Di kesempatan ini juga, saya mengambil peluang untuk mengingatkan semua rakyat Malaysia agar sentiasa saling berpesan antara satu sama lain untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan kebakaran di sepanjang musim perayaan ini. Selain itu, diingatkan kepada semua juga dalam kita bergembira menyambut Aidiladha ini, jangan kita sesekali lalai dan leka untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan mengikut norma baharu dalam menangani penularan wabak COVID-19. Saya juga mewakili seluruh warga Jabatan Bomba dan Drama Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf pada semua pihak, terutamanya kepada rakan-rakan strategik Jabatan Bomba dan Drama Malaysia, termasuklah jabatan-jabatan kerajaan, pasukan bomba sukarela, badan-badan profesional, pertubuhan-pertubuhan NGO, rakan-rakan media serta individu yang telah banyak menyumbang tenaga dan kepakaran kepada jabatan. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan raihkanlah raya pada kali ini secara bersederhana dengan penghayatan tentang erti pengorbanan yang sebenar-benarnya. Saya berdoa semoga ibadah korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Bersempena dengan ketibaan 10 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan 20 Julai 2021 Masihi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha amnya kepada seluruh rakyat Malaysia dan khususnya kepada warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang menyambutnya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan peluang merasai nikmat Aidiladha dengan penuh rasa keimanan, ketakwaan,
dan kesyukuran walaupun raya pada kali ini masih disambut dalam suasana negara masih di dalam perintah kawalan pergerakan ekoran peningkatan kes-kes jangkitan COVID-19. Sepanjang musim perayaan ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa bersiap siaga bagi menangani kes-kes kecemasan dan juga membantu melaksanakan ops perayaan dan ops gerakan COVID-19 di seluruh negara. Kepada semua anggota bomba dan penyelamat yang bertugas sepanjang musim perayaan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas pengorbanan anda bagi memastikan keselamatan masyarakat dan negara adalah terjaga. Saya turut mendoakan agar anda semua sentiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada semua rakyat Malaysia, diingatkan sentiasa berwaspada dan mengelakkan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini, terutamanya di kediaman masing-masing. Sama-samalah kita mengambil iktibar dan erti sebenar pengorbanan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Laksanakanlah tugasan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab, dan diharapkan pengorbanan anda akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan anda semua sentiasa di bawah lindungan Yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di bulan Zulhijjah ini, dan juga sedikit perkembangan, taklimat perkembangan tentang suasana haji dan umrah di kala pandemik ini, untuk sama-sama kita mendapat sedikit makluman untuk pelaksanaan ibadah kita. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sudah tidak sedar sebenarnya kita telah melangkah ke bulan Zulhijjah, yang mana Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan haram di dalam Islam. Kalau dalam Islam ni ada 4 bulan haram: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita sekarang ini telah berada dalam bulan haram Zulhijjah, yang mana dalam bulan haram dalam Islam ini adalah merupakan bulan yang besar fadilatnya. Sekiranya kita melakukan amal ibadah, dan juga sekiranya kita melakukan kesalahan, dosa juga dikira sebagai dosa yang agak berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita berada di bulan 6 hari bulan Zulhijjah bersama dengan 16 Julai 2021. Di dalam Islam, Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan yang barakah, bulan yang penting di dalam Islam, seperti mana juga bulan Ramadan. Para ulama telah menyimpulkan antara keberkatan bulan Zulhijjah ini, saya boleh simpulkan kepada 3 lah. Yang pertama, kerana di dalam bulan Zulhijjah ini banyak kelebihan ibadah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, besarnya barakah dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan ibadah di bulan Zulhijjah. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, mal amalu fi ayyamil ashar afdalu minal amal fi hazihi. Qalu walal jihad, qala wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi yarji'u bi syai'. Apa sabda Rasulullah SAW? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 Zulhijjah. Maknanya 10 awal Zulhijjah ni tiada amalan yang lebih baik diamalkan oleh seorang hamba yang lebih baik daripada 10 Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walaupun jihad ya Rasulullah,
Baginda menjawab, ya, walaupun jihad. Maknanya 10 amalan pertama Zulhijjah ini lebih baik daripada amalan-amalan yang lain, termasuklah jihad di jalan Allah, kecualilah jika seorang itu berjihad dan dia telah mengorbankan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Itu lebih besarlah. Itu antara kelebihan bulan Zulhijjah. Begitu juga hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, ma min ayyamin a'zami indallah wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hazil ayyamil 'ashar fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita beramal di dalamnya melainkan daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, maka perbanyakkanlah bertahlil. Bertahlil ni la ilaha illallah, banyakkan menyebut la ilaha illallah. Bertakbir, banyak menyebut Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan bertahmid. Kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara amalan-amalan yang besar ganjarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah tahlil, banyakkanlah kita bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu lagi kelebihan di dalam bulan Zulhijjah ini, dia ada hari Arafah. Yang mana hari Arafah ni jatuh pada 9 Zulhijjah. Ada hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffirus sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala akan dikira sebagai penghapus dosa bagi setahun sebelum dan setahun sesudah. Ini salah satu lagi kelebihan ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keberkatan bulan Zulhijjah, yang mana salah satunya pada 9 Zulhijjah merupakan hari Arafah, yang mana hari Arafah ini mana-mana kita yang tidak menunaikan fardu haji, kita disunatkan untuk berpuasa dan ganjarannya dihapuskan dosa setahun sebelum kita dan selepasnya pun telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan yang pertama di dalam bulan Zulhijjah, digandakan pahala dan mempunyai ganjaran yang besar sekiranya kita melakukan amal ibadat. Dan yang kedua, kelebihan dalam bulan Zulhijjah yang juga merupakan salah satu peristiwa yang amat penting kepada umat Islam, di dalamnya ada ibadah korban. Ibadah korban ni kita tidak boleh lakukan selain daripada bulan Zulhijjah. Iaitulah kita lakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, bermula daripada hari raya haji yang pertama dan juga 3 hari tasyrik selepas daripada itu. Di sanalah ada ibadah korban. Kerana pada hari raya Adil Adha ini, pada hari Nahar ataupun dalam bahasa Arabnya Yaumun Nahar, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah korban. Seperti mana firman Allah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ma amila adami min amalin yaumin nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahr, yakni hari raya Aidil Adha, ta'i oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih korban. Maknanya korban ni adalah ibadah yang amat dikasihi, yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh para hamba-Nya pada hari korban. Kerana apa? Kerana korban ini boleh mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab daripada puasa ini mudah-mudahan kamu bertakwa. Begitu jugalah di dalam ibadah korban, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat 37, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging korban, darah korban ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa daripada kamu, adalah takwa daripada hamba-hambanya. Kerana menyembelih korban ini adalah merupakan satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan takwa ni adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting apabila kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa inilah nanti yang akan memberatkan neraca timbangan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga, kelebihan bulan Zulhijjah ini, yang pertama tadi amalan kita digandakan, diberkati. Yang kedua tadi berkenaan dengan ibadah korban, adanya ibadah korban di dalam bulan Zulhijjah ini. Dan perkara yang ketiga yang sangat besar dan menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam ialah adanya ibadah haji di dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini sinonim dengan bulan haji. Haji tak sah dilaksanakan dalam bulan-bulan yang lain. Ianya hanya ada di dalam bulan Zulhijjah. Yang mana haji ini merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam bagi mereka yang berkemampuan. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Haji adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh mereka yang berkemampuan yang telah cukup syarat-syaratnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Menunaikan ibadah haji ini adalah merupakan satu agenda yang sangat besar, satu agenda yang sangat penting sebenarnya kepada seluruh umat Islam. Kerana saya yakin di antara setiap kita, di antara setiap pegawai kita yang beragama Islam, setiap daripada kita bercita-cita untuk menunaikan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita sentiasa banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimurahkan rezeki, dipermudahkan perjalanan untuk kita pergi menunaikan ibadah haji seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang saya sebutkan tadi.